Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa sebelum membaca, merenungkan firman Tuhan. 弟兄姐妹们，大家一同进入祷告。 Bapa di surga, kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. 天父上帝，我们满心感谢赞美你，今天晚上来到你的面前。 Terima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan waktu bagi kami berdoa. 谢谢主，因为你赐给我们有这样的机会来向你祷告。 Gereja yang maju bukanlah maju dengan berlari, tetapi dengan berlutut berdoa di hadapan Tuhan. 一间教会进步，不是因为在那边奔跑，乃是用双膝跪在你的面前，向你祈求祷告。 Malam hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, Tuhan kiranya bukakan hati kami. 主，今天晚上我们渴慕要聆听你的话，求主你打开我们的心。 Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan menerjemahkan, Tuhan tolong kami boleh menyampaikan kebenaran-Mu. 主啊，求主你怜悯你师父，你的仆人，无论是传讲信息或者是翻译的，都能够把主的真理能够讲得清楚明白。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. 主，我们仰望祷告，是奉靠我主耶稣基督的名求。 Amin. 阿门。 Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 主，所有弟兄姐妹们平安。 Saya bersyukur buat kesempatan boleh membagikan firman Tuhan malam ini. Terima kasih Pak Tim juga yang menerjemahkan. 谢谢，今天晚上我有机会可以在这边一同来分享主的信息。 Malam hari ini tema kita adalah Be imitators of God atau jadilah peniru-peniru Allah. 今天晚上我们的题目，我们的主题乃是我们怎么样效法我们的神。 Kita akan melihat bersama-sama di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 我们翻开以弗所书第5章，以弗所书第5章。 Saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dalam bahasa Indonesia. Mohon kesediaan nanti Pak Tim boleh membaca ayat 7 sampai ayat yang ke-13 dalam bahasa Mandarin. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 13. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. 第7到第13节，所以你们不要与他们同伙。从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人，就当像光明的子女。光明所结的果子，就是一切良善、公义、诚实。总要察念何为主所喜悦的事。那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人，因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。凡是受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的就是光。 Saya mengajak kita melihat bagian firman Tuhan ini di dalam perenungan kita malam hari ini. 弟兄姐妹，我邀请我们大家今天晚上来注意，来默想刚才我们读的这一段的经文。 Saya mulai dengan sebuah kutipan yang ada dalam bahasa Inggris, dikatakan Christianity isn't a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan
bukan sekadar agama, tetapi adalah relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. 基督教不是一个宗教而已，乃是一个与神透过主耶稣基督与神建立了关系。 Berarti ada sebuah relasi dengan Allah yang seharusnya juga membuat kita menjadi anak-anak Allah. 那就是说，我们与神建立了关系，以至于呢，我们就成了神的儿女。 Satu waktu saya diundang ke satu SMP untuk berkhotbah. 有一次我被邀请到一间初中的那个学校那边来讲道。 Lalu saya memberikan slide ini untuk anak-anak lihat. Saya bilang begini, nanti kalau kalian lihat gambar apa, kalian tirukan entah suaranya atau mungkin gerakan dari apa yang muncul di layar. 我就对那一班的初中学生说，等下我会把一些的图片或者是影片放出来，然后呢，你们就照着那个图片和影片，无论他的动作，无论他的那个声音，你们就模仿。 Nah, yang pertama saya tunjukkan gambar ini. Lalu kemudian anak-anak itu semua jadi harimau. Wah, jadi tiger. 我就第一个就把这个老虎的这个相片放出来，这帮学生们呢就模仿，好像老虎一样。 Lalu yang kedua saya bilang, coba sekarang tirukan hewan berikut. 接下来我说，来你们模仿这个动物。 Pada bingung bunyinya kayak apa, tapi beberapa orang anak-anak mulai lompat-lompat dengan kayak begini telinganya ya. 他们很觉得这个摆兔的声音是怎么样的呢？但是有一些孩子就开始模仿这个摆兔的这个耳朵，跟他的这个跳的这个举动。 Lalu saya bilang, coba sekarang tirukan yang berikut. 接下来我说，来再模仿这张图片。 Tiba-tiba satu kelas semua jadi sapi, mu begitu ya. 然后前班的学生就模仿这个牛的这个声音。 Lalu kemudian saya keluarkan tulisan ini. Saya katakan, coba sekarang tiru. 然后呢，我把这个接下来这个字体放出来，我就对他们说，来，现在来模仿。 Tiba-tiba kelasnya jadi diam. 突然间全班都安静下来。 Namun tiba-tiba ada satu anak berdiri lalu dia katakan, wah, begitu ya. 突然间有个孩子就站起来就说，哇！ Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian melihat kepada meniru Allah, maka apa yang kita tiru? 弟兄姐妹，如果我们要效法上帝的话呢，那么我们应该要效法什么？ Jelas Allah bukan memiliki fisik seperti kita, dia tidak berfisik, Allah adalah roh. 我们知道我们的神他是灵，他没有这个肉体。 Namun bagaimana kita mengerti ayat 1 dalam bacaan kita ketika Paulus berkata, jadilah penurut-penurut Allah, atau dalam bahasa yang lain bisa dipakai kata peniru-peniru Allah, dalam bahasa Inggris dipakai istilah imitators of God. Itulah tema malam ini. 弟兄姐妹，我们怎么样可以了解刚才我们所读的第一节那边告诉我们，你们要应当效法上帝。那么我们应该怎么样来了解这一句话呢？ Kalau dengar kata imitasi, orang Indonesia itu bayangannya langsung palsu. 如果我们在印尼，我们这边人听到这个字眼呢，我们就感到这个是比较消极的。 Tapi sebenarnya kalau kita lihat arti positifnya, imitasi itu berarti mirip seperti aslinya. 其实呢，这个是非常积极，因为效法呢，就是好像说我们就是要效法，好像真正的这个人。 Bagaimana malam hari ini kita, anak-anak Tuhan, boleh mengikuti apa yang ayat ini sampaikan, menjadi peniru-peniru Allah, imitasi-imitasi Allah.
弟兄姐妹，我们今天晚上我们来思想，我们成为上帝的儿女，我们怎么样可以效法我们的神？ Karena Allah tidak memiliki fisik sekali lagi, maka saya setuju dengan terjemahan dari Alkitab berbahasa Indonesia sehari-hari menjelaskan dengan istilah mengikuti teladan Allah. 那么呢，我就非常喜欢这个印尼文的这个翻译，就是跟从效法或者是跟从主神的这个榜样。 Berarti kita mengikuti apa yang menjadi karakter Allah dan kita sebagai umatnya yang berelasi dengan Dia boleh mengikuti apa yang Allah teladankan. 那么我们身为神的儿女呢，我们可以效法我们的神，我们可以向我们的神学习他所做的一切的榜样。 Ada 3 hal yang secara khusus bisa kita bawa atau kita angkat dari ayat-ayat yang kita baca tadi. 弟兄姐妹，从刚才我们所读的那一段的经文呢，最少有3样事情我们可以来探讨的。 Mari sambil kita mendengarkan firman ini, coba kita refleksikan dalam hidup kita, apakah kita sudah meniru Allah? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang mengikuti teladan Allah di dalam karakter-karakter Allah berikut ini? 当我们一边听到的时候，我们一边的来检讨我们自己，我们是否已经效法了我们的神？我们是否已经拥有了好像神的品格来效法他所做的一切呢？ Perhatikan di dalam ayat yang kedua, kita bisa menyimpulkan Allah adalah kasih. 从第2节那边的经文呢，我们就可以总结，就是说我们的神他就是爱。 Sehingga kalau kita meniru Allah, maka kita pun harusnya hidup sebagai anak-anak yang saling mengasihi. 所以弟兄姐妹，如果我们要效法我们的神，那么我们身为神的儿女，我们岂不是应当要彼此相爱吗？ Dan itulah yang kita lihat di ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, bahkan diberikan teladan. Seperti apa? Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. 第2节告诉我们，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们死了自己，当作馨香的供物和祭物献与上帝。 Allah mengasihi kita tanpa syarat. Dia memberikan dirinya. Maka kalau kita mengasihi sesama, seharusnya demikian juga sikap kita. 所以弟兄姐妹，我们看到我们的神，他牺牲了一切，是为了给我们。所以呢，我们身为他的儿女，我们岂不是应当也这样效法我们的神吗？ Semakin kita menerima dan memahami kasih Allah, seharusnya itu nyata dalam relasi kita yang saling mengasihi. 所以弟兄姐妹，当我们更加明白、更加了解我们的神，那么我们应该更能够在我们与人之间的相处之间，能够活出效法我们的神。 Mengapa demikian? Karena kita meniru, kita mengikuti teladan Allah yang adalah kasih. 为什么这样呢？因为我们效法我们的神，我们就是以我们的神来做榜样，来爱我们的这个彼此之间。 Ada yang mengatakan bahasa Indonesia katanya dibanding bahasa lain itu paling gampang menjelaskan kasih. Karena apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Kasih itu memberi. 所以呢，有人说，在印尼文关于这个爱是比较容易了解的，因为怎么样呢？爱就是给予，给予就是爱。 Kasih itu bukan mengambil, tetapi memberi. 爱不是去拿过来，乃是给予。 Hati-hati kalau kita mengatakan kita mengasihi, tapi sebenarnya kita ingin sesuatu dari orang yang kita kasihi. 所以弟兄姐妹，当我们说爱的时候呢，我们要小心，我们不是要从某个人的身上得到些什么好处，乃是我们要给予。 Dan inilah yang perlu kita
hayati evaluasi hidup kita paling tidak di dalam keluarga. Sudahkah kita saling mengasihi seperti Kristus mengasihi? 所以弟兄姐妹，当我们提到这个爱的时候呢，我们要彼此的检讨，最少在我们家庭里头，是否我们的成员是彼此相爱的吗？ Jangan sampai kita mengaku anak-anak Allah, tetapi ternyata tidak ada kasih yang nyata dalam hidup sebagai sesama anak Tuhan dalam dunia. 所以弟兄姐妹，我们要非常的谨慎，我们不要说我们是神的儿女，但是呢，在我们的日常生活当中呢，我们却没有表现出我们是神的儿女，我们彼此相爱。 Selanjutnya kita melihat ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Secara khusus kita belajar tentang Allah adalah Allah yang kudus. 然后呢，从第3到第7节那边，我们就可以学习到我们的神他是圣洁的。 Kalau Allah adalah Allah yang kudus, maka kita yang meniru Dia, harusnya kita hidup sebagai anak-anak Allah yang kudus. 所以，如果我们的神他是圣洁的，我们身为神的儿女，我们效法我们的神，所以呢，我们也是应该是圣洁的儿女。 Karena itulah kalau kita perhatikan dari ayat ke-3 sampai nanti ayat yang ke-7, Bapak Ibu bisa memperhatikan yang ada di layar, percabulan, kecemaran, keserakahan, ini berkaitan dengan dosa-dosa seksual, ayat yang ke-3. 弟兄姐妹，在第3节那边呢，我们就看到那边有淫乱啊，有这个污秽，有这个贪心，这一切都是跟这个淫乱都是有关系的。 Memperhatikan ayat yang ke-4, ini berkaitan dengan dosa-dosa perkataan. 第4节呢，就是跟在言语上的罪。 Perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Jangan pikir kalimat-kalimat kita, perkataan kita hanya urusan kita dengan diri kita sendiri. Tetapi ini hal-hal yang Tuhan benci. 这边我们看到有些污秽的话，或者是讲谎言，或者是讲那些不应当讲的话，我们不要以为这只不过是我们讲出来跟我们有关系而已。 Dan itu bahkan kalau nanti kita lihat lanjutannya di ayat 6, muncul lagi berkaitan dengan dosa-dosa perkataan. Kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. 第6节甚至告诉我们，不要被人虚浮的话欺哄，因为这些是上帝的愤怒，必临到那 Kita hidup di dalam dunia yang tidak kudus. Kita dipanggil untuk hidup meniru Allah, mengikuti teladan Allah yang kudus. 我们活在这个不圣洁的这个世界里头，但是呢，我们被呼召要效法我们的神，我们活出圣洁的生活。 Dan terakhir di dalam ayat 8 sampai 13 kita berjumpa dengan realita Allah adalah terang. 然后呢，从第8节到第3节那边，我们看到我们的神他就是光。 Karena itu kalau kita meniru Allah, kita mengikuti teladan Allah, maka harusnya kita juga hidup sebagai anak-anak terang. 所以弟兄姐妹，如果我们效法我们的神呢，我们应该是成为光明之子。 Dan di dalam ayat yang ke-8 dijelaskan dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi setelah berjumpa dengan Kristus sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. 第8节告诉我们，从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。 Bagaimana hidup sebagai anak terang? Perhatikan ayat 9. Karena terang itu hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. 然后第9节告诉我们，光明所结的果子就是一切的良善、公义和诚实。
Kalau kita hidup melakukan kebaikan, kita hidup dengan adil, kita hidup benar, itu menyatakan bahwa kita sedang merefleksikan tentang Allah yang kita hidupi, kita tiru dalam keseharian kita. 所以弟兄姐妹，如果我们活出良善，我们活出公义，我们活出诚实的话呢，那就是我们模仿我们的神。 Dan ini dikontraskan, dibandingkan dengan kegelapan, di mana perbuatan-perbuatan kegelapan tidak ada buahnya sama sekali, tidak berbuahkan apa-apa. 所以我们看到第11节那边是非常强烈的对比，就是所谓的暗昧，一切的事情都是没有结出什么好的果子。 Sehingga yang menjadi tugas kita, bahkan dituliskan di sini, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. 甚至接下来就告诉我们，那么我们呢就要从他们当中所行的提起来。 Di dalam bagian yang lain, kalau kita ditanyakan bagaimana seharusnya peran kita dalam dunia, Yesus memberikan perumpamaan atau gambaran, metafora tentang garam dan terang. 那么在这个我们应该怎么样成为光、成为盐呢？我们看到主耶稣在这个马太福音书第5章13到16节告诉我们说：“你们是世上的盐，也是世上的光。” Apa yang Yesus sampaikan dalam bagian ini? Yesus ingin menegaskan bahwa murid-muridnya ada di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia. In the world, but not of the world. 那么主耶稣就告诉门徒，虽然门徒们是在世界里头，但是不属于这个世界。 Kita harusnya hidup berbeda dengan dunia. 所以呢，我们应该或者跟这个世界有所分别。 Saya selalu ingat filosofi ikan ini. 我经常就想到关于这个鱼的这个哲学。 Yang pertama, ikan itu katanya selama hidup akan berenang melawan arus. 鱼呢，就是他们一生里头，他们还活着的时候呢，他们是逆行的，他们是逆着这个水所流的。 Hanya ikan mati yang ikut arus. 只有那些死的鱼才顺着这个水流下去。 Dan yang kedua, 第二， bahwa ikan, meskipun dia hidupnya di laut, ikan laut, tetapi air di sekitarnya asin, tetapi daging ikan itu tetap tawar. 弟兄姐妹，虽然有些鱼是活在这个大海，海的水是咸的，但是呢，我们看到这些活在大海咸水的鱼，它们的肉不是咸的，乃是淡的。 Tidak ada orang pergi ke laut, kita tanya, mancing apa? Oh, saya mancing, dapatnya ikan asin. Tidak ada. 我们如果问那些在海边钓鱼的人，我们问他你钓到什么鱼，他不会告诉你说我钓到咸鱼。 Ikan itu jadi asin karena sesudah ditangkap dikasih garam, ya. 咸鱼呢，乃是因为鱼被抓到了，然后呢就放这些盐拿来晒干。 Seperti ikan ini, kita ada di dalam dunia. Seperti ikan itu ada di air asin. Tetapi ingat, kita tetap harus berbeda dengan dunia. 就正如这个鱼一样，我们呢在这个世界上呢，我们也是应该有所分别。 Kalau kita adalah peniru-peniru Allah, mengikuti teladan Allah, maka seharusnya kita menyaksikan tentang Allah kepada dunia. 如果我们是效法我们的神的话呢，那么我们应该在这个世界上成为我们神的见证者。 Kalau ada adik-adik kita di sini, mereka yang belajar di sekolah, belajar di kampus, harusnya cara belajar kita berbeda dengan dunia. 如果我们在我们当中有学生的，有大学生，你们在这个大学或者是在学府里头，你们学习应该与其他的这个同学是不一样的。 Cara kita bergaul bukan ikut dengan dunia di dalam kegelapan, tetapi kita bergaul dalam kerinduan mempermuliakan Tuhan. 在我们的私教里头呢，我们不是随着这个暧昧的行为，但是呢，我们渴慕，我们活出基督的这个亮光。 Bagi Bapak Ibu, Saudara yang bekerja, kiranya cara kita bekerja menyaksikan
bahwa kita mengikuti teladan Allah. 那我们工作的，我们也应该活出我们是效法我们的神。 Bahkan akhirnya di dalam hidup kita berumah tangga, gereja adalah kumpulan rumah tangga Kristen. Kiranya kita menyaksikan Tuhan yang adalah teladan kita. 在我们的家庭生活里头，我们知道教会是许多家庭单位所组成的，我们应该也是能够见证，能够活出效法我们的神。 Malam hari ini kita dipanggil menjadi peniru-peniru Allah, imitators of God. 今天晚上我们被呼召，我们要效法我们的神。 Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini bentuknya adalah bentuk kalimat perintah. Jadilah peniru-peniru Allah. 所以如果我们注意这一节告诉我们说，所以你们该效法上帝，这个是一个命令词。 Dan ini menolong kita menghayati bahwa ini bukanlah sekadar anjuran Tuhan, tetapi perintah Tuhan supaya kita meneladani Allah. 所以呢，我们如果注意，我们知道了，我们就能够知道这个是神的命令，不是在那边呼吁我们。 Ingatlah, kita diutus ke dalam dunia yang kehilangan kasih. 我们被差派到这个世界，这已经失去了爱的这个世界。 Karena Allah adalah kasih, maka mari kita hidup sebagai anak-anak yang saling mengasihi. 因为我们的神他就是爱，所以呢，我们身为神的儿女，我们应该彼此相爱。 Kita diutus ke dalam dunia yang hidup di dalam ketidakbenaran, ketidakkudusan. 我们被差到这个充满着邪恶、没有圣洁的这个世界里头。 Tetapi karena Allah kita kudus, maka kita akan hidup sebagai anak-anak yang kudus. 但是因为我们的神他是圣洁的，所以呢，我们应该也是活出圣洁的这个榜样。 Kita diutus ke dalam dunia yang gelap. 我们被差派在这个黑暗的这个世界。 Tapi karena Allah kita adalah terang, maka kita hidup sebagai anak-anak terang. 但是我们的神他是光明的，所以呢，我们应该活作像光明之子一样。 Mari kita ingat, kita sedang menyaksikan tentang Allah kepada dunia ini melalui seluruh kehidupan kita, pikiran kita, perkataan kita, dan juga perbuatan kita. 所以弟兄姐妹，我们活作乃是成为神的一个见证，透过我们的这个生命，我们的这个生活，包括我们的思想、我们的言语、我们的一举一动。 Kiranya Tuhan menolong kita, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman yang sungguh-sungguh hidup, meniru, mengikuti teladan Allah kita. 但愿神帮助我们，我们不单是听了神的话，但是呢，我们也能够把神的话执行出来。 Amin. 阿们。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. 天父上帝，我满心感谢赞美你，今天晚上赐给了我们你的话语。 Terima kasih karena karya penebusan Kristus yang boleh kami alami. 我们谢谢你，因为主耶稣基督为我们成就了救赎的工作。 Maka saat ini kami dipanggil untuk menjadi peniru-peniru Allah. 所以我们被呼召成为效法神的人。 Kami diutus ke dalam dunia untuk boleh mengikuti teladan Allah, bukan ikut teladan dunia. 我们被差派到这个世界来效法我们的神， Kiranya 是效法这个世界。 Kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang mengasihi, anak-anak yang kudus hidupnya, dan anak-anak yang hidup di dalam terang. 但愿我们能够成为光明之子，我们能够把基督的爱活出来，我们能够彼此相爱。 Sehingga gereja bukan hanya ketika hari Minggu orang melihat orang Kristen berkumpul. 以至于礼拜天不是让世人看到许多基督徒集合在教会里面， Tetapi setiap kami hadir di semua tempat, di pekerjaan, di rumah tangga,
menjadi saksi bagi kemuliaan Allah. 但是我们每个人，无论在我们各不同的这个场合，在我们的工作场所，在学校，都能够见证我们的神。 Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu. 主，我们谢谢你，因为你的话， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. 我们仰望祷告，感谢是奉靠主耶稣的名求。 Amin. 阿门。 Terima kasih Pak Tim, Bapak Terima Ibu. kasih Pak Alex, terima kasih.